akan mulakan perbincangan kita pada hari ini dengan memberi contoh-contoh jenayah komputer atau dikenali sebagai computer crime. Jadi jenayah-jenayah ini adalah jenayah yang tidak asing lagi dengan kita. Sebab apa? Sebab sekarang kita memang menetap ataupun kita hidup di zaman media masa yang melibatkan penggunaan komputer, melibatkan penggunaan internet, melibatkan penggunaan media sosial. Jadi jenayah ini memang tidak asing lagi daripada hidup kita. Jadi antara contoh jenayah komputer yang ada adalah DOS attack, hacking, spoofing, Trojan horse, identity theft, ransomware, phishing dan banyak lagi. Jadi ini saya bagi antara contoh yang famous yang kita tahu berkaitan jenayah komputer. Baiklah, kita teruskan dengan definisi jenayah kolor putih. Apa itu sebenarnya jenayah kolor putih? Jenayah kolor putih adalah jenayah yang tidak ganas bermotifkan kewangan yang biasanya dilakukan oleh individu peniaga atau pegawai kerajaan dalam kedudukan terhormat dan mempunyai kuasa. Tidak seperti jenayah konvensional yang lain, jenayah kolor putih dicirikan seperti rasuah, penipuan, manipulasi, penyelewengan dan pecah amanah. Istilah jenayah kolor putih dicipta oleh ahli sosiologi iaitu Edwin Sutherland pada akhir 1930-an. Jadi kita nampak dekat sini yang jenayah kolor putih ini dilakukan oleh orang ternama ataupun orang yang punya kuasa dan berkedudukan tinggi. Dia tidak melibatkan orang-orang biasalah. Dia memerlukan orang yang punya jawatan untuk melakukan jenayah ini. Okey, yang lain kita boleh nampak juga jenayah kolor putih ini bermotifkan kewangan seperti penyelewengan wang, rasuah. Jadi mereka melakukan jenayah ini untuk tujuan contoh mengekalkan kedudukan. Jadi untuk kekalkan kedudukan dia merasuah orang lain supaya mendapat sokongan, undian. Macam kita boleh nampak kan dekat dalam televisyen, berita-berita siarkan ahli politik menyeleweng duit, merasuah dan ditangkap oleh polis lah. Di bawah stesen-stesen tertentu mereka akan dihukum. Itu adalah contoh jenayah kolor putih yang kita boleh nampak. Jadi dekat sini jelaslah makna sebenar jenayah kolor putih. Baiklah, kita teruskan dengan perbincangan mengenai jenayah kolor putih dan deviant. Jadi dalam topik ini kita akan melihat perkaitan antara jenayah kolor putih dan juga deviant. Okey, jenayah kolor putih dan deviant adalah dua konsep yang berbeza tetapi kedua-duanya berhubung dengan pelanggaran norma-norma sosial. Yang seperti kita tahu, jenayah kolor putih adalah perbuatan yang menyalahi undang-undang yang dilakukan oleh individu atau organisasi di dalam bidang perniagaan, kewangan atau pemerintahan. Dan contoh-contoh yang ada untuk jenayah kolor putih macam pencucian duit, penyelewengan wang, rasuah, korupsi. Dan pelaku untuk jenayah kolor putih adalah orang bisnes, profesional, orang atasan, ahli politik dan orang-orang yang punya kuasa. Senang cerita, orang yang punya kuasa, yang punya kedudukan. Manakala salah laku deviant pula adalah salah laku yang melanggar norma-norma sosial dan perbuatan itu tidak diterima oleh masyarakat. Contoh dia mengambil dadah, membuat tatu, mabuk, menghisap rokok. Dan pelaku-pelaku untuk salah laku deviant ni pula, dia melibatkan pelbagai lapisan masyarakat dan tak terkait dengan posisi sosial dan ekonomi. So kita nampaklah perbezaan antara jenayah kolor putih dan juga deviant. So perkaitan jenayah kolor putih dengan deviant ni adalah jenayah kolor putih melanggar undang-undang dan peraturan, manakala salah laku deviant bersifat umum dan melibatkan pelanggaran norma-norma sosial yang lebih meluas. Jenayah kolor putih melibatkan orang yang punya kuasa dan kedudukan, manakala mereka juga mempunyai pengaruh sosial yang tinggi. Jadi kalau kita tengok deviant pula dia melibatkan semua lapisan masyarakat, tak kisah tak ada kedudukan pun boleh melakukan salah laku deviant. So itu saja daripada saya akan pass kepada kawan saya yang seterusnya. Okey, hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, saya akan teruskan pembentangan dengan menerangkan ciri-ciri pesalah kolor putih. Okey, yang pertama ialah pendidikan dan profesionalisme. Okey, biasanya pesalah kolor putih ni dia mempunyai pendidikan yang tinggi ataupun pendidikan yang bagus lah. So, bila dia masuk dalam satu organisasi, bila dia pegang jawatan, dia mendapat jawatan yang tertinggi dalam syarikat. Dia akan gunakan kemahiran dan kepakaran dia untuk keuntungan diri dia sendiri. Okey, yang kedua ialah status pekerjaan, sama dengan macam profesionalisme tadi. Biasanya pesalah kolor putih ni dia ada jawatan
jawatan yang amanah dalam satu organisasi. Contohnya macam accountant ke, dia yang jaga kewangan, so dia tahu selok-belok kewangan, data-data kewangan dalam syarikat. Dan yang ketiga ialah motivasi. Okey, macam kita ada motivasi untuk kita teruskan hidup kan. Kalau macam orang pesalah kuala putih, diorang pun ada motivasi diorang yang diorang pegang, iaitu keuntungan kewangan. Okey, yang seterusnya adalah metodologi. Okey, diorang ni dah kaji dah sistem dalaman syarikat tu. Diorang dah tahu dah macam mana data kewangan, duit keluar masuk macam mana. So diorang melakukan kerja-kerja tu secara sistematik lah. Seterusnya, kekurangan keganasan fizikal. Macam mana kita tahu jenayah white collar ni kurangnya keganasan fizikal, yang kita tak boleh nampak pun keganasan yang dibuat tu. Okey, yang seterusnya status dan reputasi sosial. Biasanya orang yang melakukan jenayah kuala putih ni dia nak menjaga dia punya reputasi sosial. Macam orang yang bekerja dalam kerajaan ke, dalam organisasi yang besar-besar, dia mengamalkan rasuah untuk menjaga dia punya nama baik. Okey, yang terakhir adalah kecanggihan undang-undang. Okay, biasanya orang yang ada status orang pesalah kuala putih ni, dia tahu undang-undang Malaysia ni yang lemah. So, diorang kan orang-orang kaya, bila diorang kena saman ke, diorang mampu untuk bayar saman tu. Okay, kesalahan kuala putih ni seperti penyelewengan, penipuan, rasuah, perdagangan oleh individu. Perdagangan ni yang dilakukan oleh individu-individu yang ada status tertinggi dalam dalam kerajaan atau sesuatu organisasi. Okay, seterusnya saya akan menerangkan tentang apa itu jenayah kuala putih. Okey, menurut Edwin Sutherland 1939, dia seorang ahli sosiologi. Dia menyatakan bahawa white collar crime adalah satu jenayah yang dilakukan oleh individu dalam pekerjaan yang dihormati dan status tertinggi. Okey, jenayah ni jenayah tanpa keganasan. Macam yang saya terangkan tadi, jenayah ni kita tak nampak pun keganasan fizikal ni. Okey, seterusnya bermotifkan kewangan, perniagaan atau profesional kerajaan. Jenayah kuala putih ni berkaitan dengan satu perniagaan, bisnes ataupun profesional kerajaan. Yang terakhir adalah penipuan, penyembunyian dan pencabulan amanah. Okey, seterusnya ialah tingkah laku jenayah korporat. Okey, tadi kita tengok tingkah laku pesalah kuala putih, sekarang kita tengok tingkah laku jenayah korporat. Okey, yang pertama, amalan kewangan penipuan. Okey, biasanya jenayah korporat ni diorang mengamalkan kewangan penipuan. Contohnya macam ni, diorang mendapat keuntungan yang sedikit dan hutang yang banyak. Tapi bila dalam audit, diorang letakkan keuntungan yang lebih banyak untuk diorang sorokkan hutang-hutang tu. Okey, seterusnya penglibatan dalam rasuah. Contohnya bila ada dalam macam urusan perniagaan lah, dia ada dapat satu projek. So dia bagi rasuah dekat satu syarikat tu untuk didapatkan projek tu. So perniagaan bisnes orang-orang dalam bisnes lain tak dapat lah dia punya projek tu. So dia mengamalkan persaingan yang adil antara syarikat-syarikat yang lain. Okay, seterusnya pelanggaran antitrust. Antitrust ni adalah undang-undang yang melindungi perdagangan yang tidak adil. Tingkah laku memonopoli. Macam tadi saya cakap lah, dia memonopoli. Kalau dia ada je projek-projek yang besar, syarikat dia je yang dapat. Syarikat lain tak dapat. So dia mengamalkan rasuah tadi untuk dapatkan projek-projek tu. Yang seterusnya pelanggaran keselamatan produk. Dia contohnya macam ni, dia jual satu produk yang tidak selamat. Jual produk yang ada bahan merkuri ke, bahan yang dapat menjejaskan kesihatan orang lain. Okey, seterusnya jenayah alam sekitar. Yang ni melibatkan alam sekitar lah. Dia macam pembuangan sisa toksik ke, pelepasan asap ke. Itu jenayah korporat. Tingkah laku jenayah korporat juga. Okey, seterusnya pengiklanan palsu dan penipuan pengguna. Contohnya dia buat satu produk, dia buat iklan yang palsu. Dia macam ambil feedback daripada orang lain, daripada produk-produk lain, dia guna untuk iklankan dia punya produk. Padahal bukan dia punya produk, tapi dia cuba iklankan untuk menipu daya dia punya pelanggan. Okay, so seterusnya ialah controlling white collar and corporate crime. Macam mana kita nak mengawal jenayah kuala putih dan jenayah corporate.
Okey, pertama, perlindungan pemberi maklumat. Okey, kita memberi perlindungan kepada orang yang memberi maklumat tentang jenayah korporat ataupun jenayah kuala putih ni. Contohnya kita bagi dia inisiatif ke, lepas tu kita sediakan keselamatan lah kepada orang yang memberi maklumat ni. So, yang kedua adalah penguatkuasaan dan pendakwaan. Okey, kenakan hukuman yang berat ke atas individu, syarikat ataupun orang yang bersalah. Yang ketiga, kempen kesedaran awam. Yang keempat adalah penglibatan komuniti. Kita kena libatkan dengan komuniti tempatan yang terjejas oleh aktiviti korporat untuk menangani kebimbangan dan memastikan tindakan korporat sejajar dengan tanggungjawab sosial dan alam sekitar. Okey, kesimpulan. Mengawal jenayah ini memerlukan pendekatan pelbagai aspek, termasuk mengukuhkan pengawasan kawal selia, menggalakkan tadbir urus korporat yang beretika, menggalakkan pemberian maklumat, meningkatkan kapasiti penguatkuasaan undang-undang dan memupuk kerjasama antarabangsa. Langkah-langkah pencegahan melibatkan mendidik dan melatih individu, melaksanakan program pengurusan risiko dan meningkatkan kesedaran awam. Menangani jenayah kuala putih dan korporat adalah penting untuk mengekalkan integriti sistem kewangan, melindungi pengguna dan memupuk persekitaran perniagaan yang adil dan terus. Okey, itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.